Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Moga berkat dunia akhirat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran merupakan panduan bagi setiap umat Islam. Ianya juga adalah sumber utama dalam pensyariatan Islam. Di dalam sebuah hadis menyebutkan ada dua khazanah yang jikalau kita jaga dan amalkan dalam kehidupan akan membuatkan kita tidak sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamaksaktum bihima kitaballah wa sunnah nabihi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Oleh itu dibual bicara pagi terbaik. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita ingin mendalami surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12 untuk kita mencungkil sehabis banyak peringatan, pengajaran yang boleh kita letakkan dalam kompas kehidupan kita. Dengan itu pada pagi ini kami undang seorang bintang ilmuwan yang cukup luas pengalamannya. Kalau dilihat persamaan antara saya dengan beliau, ada persamaannya. Iaitu jambang kami naik dengan sekata dan subur. Tapi saya pelik pagi ini, kemana pula jambangnya? Tersembunyi. Tersembunyi sebab pakai mask. Iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Saya sebenarnya pagi ni teruja dengan Datuk sebab ialah kita bergandingan dengan seorang yang bukan sahaja pandai ceramah tapi pandai masak. Ikan apa Datuk? Ikan tenggalan, masak Ikan cili api. Tenggalan cili api. Tenggalan Sedap Datuk Sedap ikan tu. Okey. Dia satu family dengan ikan kelah. Memang sedap kata orang sembilan. Kena cuba Datuk Boleh. Baik, terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan boleh sahaja terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-12. Baiklah, untuk permulaan diskusi kita ini, saya fikir lebih menarik dan terbaik jikalau kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Quran, kemudian tafsirannya untuk kita tahu hala tuju soalan yang ingin akan diajukan kelak. Jadi saya hulurkan kepada guru kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Dain Hakim. Sama-sama Datuk. Sudah lama kita tidak digandingkan. Betul Datuk. Rasa hari ini macam sehati jiwa, kala pun lebih kurang sama. Betul. Hijau begitu. Kepada para ibu, para penonton yang saya dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, didoakan supaya ibu ayah sentiasa berada dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi Ahad ini menjadi pagi yang penuh barakah. Betul. Amin. Apabila kita mulakan majlis kehidupan kita ni dengan majlis ilmu. Ya. Lebih-lebih lagi hidup di bawah limbungan Al-Quran. Pastinya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita. Ya. Hakim tahu tak bahawa para malaikat tak pandai baca Quran? Malaikat tak pandai baca Quran. Oh ya. Kecuali malaikat Jibril alaihi salam sahaja. Malaikat-malaikat lain tak pandai baca Quran. Jadi macam mana Ustaz malaikat tak pandai baca Quran? Sebab itu malaikat suka dengar orang baca Quran. Subhanallah. Kalau ada di rumah kita dibaca Al-Quran, malaikat akan datang menghamparkan sayap. Subhanallah. Malaikat suka datang dengar orang baca Quran. Kalau nak malaikat datang rumah kita menghamparkan sayap, mendoakan kepada ahli keluarga dan juga kepada penghuni rumah tersebut, bacalah selalu Al-Quran. Malaikat pasti akan datang bertandang. Jom kita baca. Ayat 10 hingga ayat ke-12 surah Az-Zumar. Pagi ini kita nak buat lagu Nahawand. Subhanallah. Nahawand. Nahawand. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ayat ke-10 kita lihat terjemahannya. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan, iaitu yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas, iaitu untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Dan aku diperintahkan juga supaya menjadi orang yang awal pertama berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Begitulah Dai Hakim, terjemahan, bacaan dan terjemahan bagi 3 ayat yang kita akan ulas, kita akan perhatikan, perhalusi, kita akan cuba congkil segala macam rahsia yang ada di dalamnya. Saya ingin mengajak ibu ayah untuk menyorot apa yang telah kita bincangkan semalam. Sebab kita nak lihat apakah sinergi yang ada serta keterkaitan di antara ayat-ayat sebelum ini dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Mustahil ianya bersifat terpisah. Dia Quran ni kalau kita tengok Hakim, dia dalam bentuk satu frame besar. Ayat-ayat yang disusun itu dia menggambarkan tiang-tiang utama dan juga memperlihatkan kesempurnaan wahyu Tuhan. Bila diperhalusi, dia akan dilihat seperti tikar mengkuang yang dianyam rapi. Tidak ada cacat celanya, tidak ada kekurangan, tidak ada yang terpisah dan tidak ada yang terputus. Kalau kita perhatikan, kita akan dapat lihat bagaimana dia membina. Surah ini surah Zumar. Surah Zumar ini adalah surah yang membincangkan mengenai rombongan-rombongan atau gerombolan-gerombolan. Maksud rombongan adalah Zumar. Perihal Zumar ini dibincangkan di hujung surah ini. Di hujung surah. Awal dia tak sebut, disebut di hujung. Sebagai conclusion, sebagai kesimpulan bagi apa yang Tuhan nak sampaikan melalui surah ini. Hujungnya kita akan lihat ada 2 kumpulan saja. Zumar yang dibawa ke syurga dan juga Zumar yang dibawa ke neraka. Satu kumpulan yang akan dibawa ke syurga, satu kumpulan yang akan dibawa ke neraka. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi perincian
supaya you nak pilih gerombolan mana. You nak masuk tim yang mana sebenarnya? Kita ada tim yang akan menang. Ya. Takkan you nak pilih tim yang kalah? Betul. Setuju. We don't want to be in the loser. Ya. Ya, betul. Kita tak nak duduk dalam kumpulan yang rugi dan hilang wang pertaruhan. Betul. Dunia, kehidupan, wang ringgit, tenaga, kudrat takkan dilaburkan dengan tim yang akan kalah. So kita nak pilih tim yang akan menang. Ya. Tim yang akan menang ni, dia sampai dekat, sebelum sampai syurga, syurga pintunya sudah terbuka, mengalu-alukan kedatangan. Subhanallah. Welcoming you. Malaikat beratur menyambut. Seronok. Dengan penuh kehebatan. Ya. Jadi, hujung tu bila baca, Allah kata, now you choose. You pilih. Sebab itu kita lihat dalam ayat-ayat, daripada ayat pertama sampai ayat ke-8, ayat 9, 10, 11, 12 ni, Tuhan memberi peringatan demi peringatan. Ya. Disusun atur. Bagaimana silibus kehidupan ini perlu difahami, disantuni dan dijadikan sebagai panduan hidup. Dalam ayat ke-8, saya fikir Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana manusia ini apabila susah diingat Tuhan. Ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-8, manusia ini bila susah akan ingat Tuhan. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi. Ini sifat manusia. Bila susah, ingat Tuhan. Ya. Jangankan pada Tuhan, kawan pun dia cari. Betul. Bila susah, cari kawan. Baru nak telefon. Baru nak telefon, tanya khabar. Kita pun pelik. Tak pernah tiba-tiba telefon. Betul. Nak minta tolong sikit lah. Tahu pun. Lepas kita tolong, kita bantu, ikhlas, kita keluarkan dia. Bila dia senang, terserempak pun tak nak tegur lah. Allah. Mesej tak nak jawab. Tengok kita punya call pun dia tak nak angkat. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita susah, kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila selesai, tak ingat Allah. Nasiya ma kana yad'u ilaih. Dia lupa apa yang dia minta min qabl. Waja'ala lillahi andada liyudhilla an sabili. Jangan sekadar itu, kemudian dia pergi pula cari jalan yang salah, cari Tuhan yang lain, tempat pergantungan yang lain. Sebab itu Allah bagi tahu, saya fikir bila Allah Taala sebut qul tamatta' bi kufrika qalila. Nak sangat gila. Mu nak kupur sangat. Aku dah selamatkan, dah bagi macam-macam, mata kepala kau lihat sendiri, lepas tu nak pilih juga jadi kufur. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Kalaulah kehidupan yang aku sajikan dalam bentuk peraturan dan juga disiplin ini rasa susah dan engkau nak berseronok dengan kekufuran, pergilah berseronok. Kul tamatta' bi kufrika qalila. Masa ni kau berseronok kan? Kau seronoklah. Nanti dekat akhirat kau tak ada seronok lagi dah. Ya. Yang tidak seronok akan seronok. Kemudian Allah sebut innaka min ashabin nar. Jadi mereka tergolong-golongan ahli neraka. Amman huwa qanitun ana al-laili. Ini grup yang kita nak pilih. Nombor 9 ni, ayat nombor 9, kita nak masuk grup ni. Ya. Kita tak nak masuk grup yang nombor 8. Masa senang, masa susah ingat Tuhan, masa senang lupa Tuhan. Yeah. Kita tak mau. Kita nak masuk grup yang ke-9. Grup yang ke-9 ialah mereka tahu untuk hidupkan hidup mereka. Ana al-qanit. Qanit maksudnya kuat beribadat, mohon raja dia, harapan dia, permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dia tak lupa Allah. Dalam ayat 9 Allah Ta'ala sebut, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Kita akan bincang selepas. Baik Ustaz, pastinya kita nak dengarkan penjelasan tentang ayat yang ke-9, tetapi kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Kembali bersua bersama dengan saya Da'i Hakim, juga bintang ilmuwan kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Razi Hamdullah, membicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12. Saya ingin kembali kepada Datuk berkenaan soalan yang kita tunda tadi, iaitu golongan pada ayat yang ke-9. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Da'i Hakim dan juga para penonton. Saya bila baca ni ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya soalan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Muhammad, tanya kepada mereka ni, sama ke orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu dalam ibadat, fiqh you faham atau tidak? So sesuailah ayat ini kalau kita nak jadikan dijulang dalam program Tanyalah Ustaz. Biar keliru, biar tahu. Saja nak test. Biar tahu. Jangan keliru. So kekeliruan itu perlu dirungkai. Siapa yang nak rungkai? Ilmu akan keluarkan kita daripada kekeliruan. Sebab kejahilan itu akan menjadi musuh paling dekat dengan kita. Kita bila beribadat dalam keadaan jahil, lebih disukai oleh syaitan dan iblis berbanding dengan seorang alim yang sedang tidur. Ini yang Sayyidina Ali sebut. Orang alim yang sedang tidur lebih ditakuti oleh iblis daripada orang jahil yang beribadat. Sebab kalau alim tu bangun, dia akan betulkan si jahil yang beribadat. Betul. Lihat, Allah Subhanahu wa taala angkat orang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat 11 surah Mujadalah. Allah Taala beritahu Allah mengangkat di antara kalian yang beriman dan berilmu beberapa darjat. Diangkat darjat orang berilmu ni. Sebab itu dalam Quran, Hakim, bila Ustaz baca kan, Ustaz tak jumpa perbandingan orang kaya dengan orang miskin, orang kuat dengan orang lemah, orang berpangkat dengan orang tidak berpangkat, orang atas, orang bawah. Tidak dibanding dengan begitu ketara. Tapi bila orang ilmu dengan orang jahil, Quran banding dengan begitu ketara sekali. Kita nak diangkat, umat Nabi Muhammad mesti menjadi umat yang berilmu. Sebab itu kita mesti nak memperlihatkan tidak sama. Tidak sama tu pula Hakim, dia adalah watak. Di jalan raya, orang berilmu lain watak dia. Betul. Di kedai, di shopping mall, watak dia lain. Menerima arahan, contoh sekarang kita SOP, kita kena patuh SOP musim pandemik. Orang berilmu dia akan baca, dia akan faham, dia akan teliti, dia akan buat imbangan ilmu dan dia akan patuh. Dia akan cari jalan yang paling baik sebab ilmu itu menggambarkan dia. Sebab itu ilmu ini, kalau Mak Saleh terjemah dia kata knowledge. Bagi saya knowledge ni very surface. Dia nampak very sathi. Nampak masih di atas permukaan. Bila Islam disebut ilmu dan makrifah. Ilmu itu mesti sampai kepada pencipta. Dan mengenalkan you kepada pencipta. Itu namanya ilmu. Belajarlah apa pun. Belajar fizik, belajar bio, belajar apa saja nak belajar, belajar. Tapi ingat bahawa ilmu itu mesti jumpakan kita dengan Tuhan. Bila sebut biochemistry ni, saya nak doakan kepada anak-anak kita yang sedang SPM. Betul, setuju. Yang sedang SPM, semoga semua cemerlang menjawab dengan silibus-silibus yang baru KSSM ni. Semoga semua cemerlang, anak-anak kita berjaya dunia akhirat. Berilah ya Allah kejayaan kepada mereka di dunia dan akhirat. Jadi insan-insan yang berguna untuk negara dan bangsa. Kemudian Allah Ta'ala sebut innama yatadhakkaru ulul albab dalam ayat ya ke-9. Ulul albab banyak kali kita dah bincang dah. Kita nak melahirkan generasi yang jernih akal fikirannya. Besok anak-anak kita belum berjaya SPM, mereka akan jadi ulul albab. Kita nak mereka ke arah ulul albab. So kita kena design lah. Silibus, pengajian di peringkat sekolah, di peringkat universiti, di peringkat college. Supaya mereka ni jadi generasi ulul albab. Barulah dimasuk ayat ke-10. Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai hamba-hambaku. Kalau Hakim perhatikan, qul ya ibadi. Ada ya patutnya. Ibadi. Ya itu dihazafkan, dibariskan, dal itu baris bawah sebagai pengganti bagi ya. Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu, Rabbakum. Lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang melakukan kebaikan di atas dunia ini, dibalas dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada manusia. Ini masuk dalam sistem tarbiyah. Nak membentuk jiwa kita, nak jadikan kita orang yang ada watak, ada ciri hasanah.
hasanah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 10, wa ardullahi wasi'ah. Saya fikir lama semalam. Dia macam jumlah muqtaridah maksudnya daripada pangkal ayat, di tengah ayat, di hujung ayat. Tengah-tengah tu macam tak ada kena-mengena. Wa ardullahi wasi'ah. Tadi kata wahai hamba takwalah kepadaku, buatlah baik. Tiba-tiba bumi aku luas. Betul? Kontra Ustaz. Kontra, dia nampak kontra. Allah nak sebutkan dalam ayat ini mengenai cerita orang berhijrah. Ya. Nak beritahu kenapa you nak biarkan diri you di dalam kesusahan, kepayahan. Kamu tak boleh nak mentaati Allah, tak boleh nak beribadat. Maka Allah beritahu, wa ardullahi wasi'ah. Jadi termasuk dalam ciri orang bertakwa untuk mencari jalan, bebaskan diri mereka dari cengkaman. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini janji Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang akan melunaskan pahala bagi orang yang sabar. Sabar ni benda besar, Kim. Betul. Nak hijrah kena sabar, nak taat pada Allah kena sabar, nak baca Quran kena sabar. Pagi ni nak tengok tanyalah ustaz kena sabar. Setuju. Semua kena sabar. Kehidupan kita ni hujungnya dia mesti duduk dalam kawah sabar. Tak boleh keseluruhan. Sebab itu sabar itu lebih dominasi berbanding dengan amalan lain. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, tak ada satu amalan yang Tuhan direct sebut masuk syurga melainkan sabar. Yeah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan pahala bagi mereka yang sabar itu adalah syurga dan pakaian-pakaian sutera. Dalam ayat ke-11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Aku diperintahkan supaya jadi orang yang paling ikhlas. Sebab Nabi Muhammad sebagai Rasul yang bawa ajaran Islam, baginda mesti memperlihatkan keikhlasan, ketaatan dan memperlihatkan baginda itu adalah contoh suri dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Din, perkataan din itu adalah agama. Benda yang harus kita cenderung. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Jadi bila perintah Allah datang, akulah orang pertama sekali yang terima. Akulah orang pertama sekali laksanakan. Ada satu cerita bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi haji bersama sahabat dia, haji yang pertama dan terakhir sekali Nabi buat haji kan, Hajatul Wida. Pada pertama kali Nabi pergi tak lepas, kali kedua Nabi pergi selepas pada tahun yang ke-9 Nabi pergi buat haji. Bila Nabi pergi buat haji, dalam peristiwa tahlul, Nabi beritahu selepas melontar, Nabi beritahu sahabat-sahabat, siapa nak bertahlul, pergilah bertahlul, bercukur dan juga lakukan korban. Nabi masuk kemah. Kemudian Nabi keluar tengok tak ada seorang pun yang bertahlul. Nabi beritahu, mengadu pada isteri baginda SAW, Ummu Salamah. Beritahu kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah, kata, aku dah bagi tahu dia tak buat. Ummu Salamah kata, cuba Rasulullah buat dulu. Subhanallah. Cuba baginda buat, nanti orang lain ikut. Awwalul muslimin. Maksudnya itu di antara perkara yang boleh kita faham bahawa baginda mesti menjadi insan, individu yang menjulang perintah Tuhan. Laksanakan dulu supaya jadi contoh kepada orang lain. Seperti mana Hakim sebut tadi, ditinggalkan dua perkara, Quran dan sunnah. Bila Quran itu dijelaskan oleh sunnah. Jadi baginda mesti jelaskan sebaik-baiknya supaya orang boleh faham. Baik. Itu di antara perkongsian yang kita boleh sajikan kepada para penonton sebagai mukadimah. Nak kata mukadimah ke dah panjang? Kan? Mungkin lepas ni kita discuss. Kita cuba perhalusi kalau soalan-soalan sebagainya. Silakan. Baik. Bila Ustaz sebut tentang sabar tadi, setakat pembacaan saya, perkataan sabar ini disebutkan dalam Quran sebanyak 90 kali. Menunjukkan yang sabar ini perlu kita adakan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang pertama di pagi ini. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey, dari sahabat kita di Facebook, Kasmah binti Tajuddin bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, da'i, kru serta penonton tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Merujuk ayat yang ke-10, adakah kalimah ya ibad dalam ayat ini merujuk kepada orang yang disebutkan di dalam ayat 9, iaitu orang-orang yang bersujud, berqiyam, takut akan hari akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbezaan antara ibad dan juga abid? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kasmah atas soalan. Silakan Ustaz. Soalan apa ni, Puan Kasmah ni very spesifik nampaknya. Very fokus, very academic kata orang. Terima kasih kepada Puan yang tanya soalan tu. Ya betul, kalau kita kata adakah ini merujuk seruan ini kepada ayat golongan ayat ke-9? Ya.
Bila mereka berqiyam, mereka takut kepada Allah, mengharapkan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka increase, mereka pertingkatkan ilmu pengetahuan, natijahnya mereka jadi golongan ulul albab. Maka Tuhan panggil, wahai hamba-Ku. Ya. Qul ya ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara isyarat yang diperlihatkan melalui ayat 10. Kalau nak jadi hamba, nak menjadi hamba Allah, kan Ustaz sebut tadi, ya ibadi, Betul. hamba-Ku. Kalau ada ya tu ada di sini ditulis, sepatutnya ada ayat ya, tetapi dalam resam Mushaf Osmani ya itu ditidakkan, diganti dengan baris bawah. Jadi baris bawah itu masih menggambarkan hamba-Ku. Betul. Lihat terjemahannya, wahai hamba-hamba-Ku. Hakim rasa mudah ke Tuhan nak golongkan kita ni diiktiraf sebagai hamba dia? Bukan mudah, Ustaz. Ini saudaraku. Ya. Kita rasa apa? Terasa macam wah dekat. Wah, dekat kan? Betul. Dekat. Ini adikku. Betul. Kan? Ini anak muridku. Setuju. Ini sahabatku. Perkataanku tu menggambarkan keakraban, kan, lil qarib, Ya. hampir, wali syaraf, dengan kemuliaan. Hada ta'zim min Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagungkan golongan yang begini. Jadi jelaslah bahawa orang yang ada watak tadi tu di atas tadi tu, qiyam, takut pada Allah, taat perintah Allah, ilmu, ulul albab, qala hamba-hamba aku. Subhanallah. Amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Cuma soalan tadi juga ada bertanya mengenai abid dan ibad. Ya. Dalam Quran, dua-dua lafaz ni ada. Wa ibadur rahman. Ya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya. Tuan-puan, para penonton, kalau abid, lafaz abid dalam Al-Quran merujuk kepada yang beriman dan tak beriman. Abid. Kalau ibad dia merujuk kepada orang beriman saja. Quran tak guna lafaz ibad, melainkan untuk mengekspresikan ke atas orang yang beriman. Jadi kita pilih. Kita nak masuk abid, kita masuk ibad. Dua-dua kita masuk, tapi kita adalah kita nak menuju kepada ibad. Baik, jadi itulah perbezaan antara abid dan juga ibad. Banyak lagi yang ingin kita dengarkan, tetapi kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini. Pisang sebiji di atas peti, datang tetamu harus diberi. Pahala terkumpul di bawah mati, dengan ilmu selamatlah diri. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga bintang ilmuwan kita, Prof. Madya Datuk Dr. Farid Ravi Hamdullah, membicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12. Baiklah, kita nak meraihkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk ya. Datuk mengenai ayat yang ke-10 surah Az-Zumar ini. Datuk dah jelaskan tadi itu orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan cara kebaikan. Dan orang yang melakukan kemungkaran akan dibalas dengan kemungkaran jugalah. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan juga. Ya. Soalan saya Datuk, untuk melakukan kebaikan ini bukannya mudah sebagaimana kita cakap Datuk. Kadang-kadang sampah pun kita buang pun orang akan pelekeh kita. Itu bukan kerja kita, ada orang yang akan kutip sampah. Tapi ada yang katakan rakyat kita ni mindanya kelas pertama Datuk, tapi mentalitinya tidak. Contoh, apabila ada satu-satu program yang besar, selepas itu aku akan jadi sampah macam lautan sampah pula. Tampak apa
yang berlaku program di situ. Jadi soalan saya, apakah orang yang dikatakan sebagai orang yang sering melakukan kebaikan ini boleh dikatakan mengikut ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diajar. Tapi mereka ni apabila dilakukan perkara-perkara kebaikan akan dipandang sinis oleh sebahagian lagi masyarakat kita, mengatakan itu bukan kerja kita, ada orang yang akan kutip sampah tu kelak. Apakah orang yang mengikut yang dikatakan melakukan kebaikan ini boleh dipandang sinis macam ini ataupun bagaimana kerana mereka ini mengikut apa yang dikatakan ayat suci Al-Quran yang Datuk terangkan dalam ayat Az-Zumar yang ke-10 ini, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak, Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Saya sangat setuju dengan soalan yang diajukan. Nak buat baik bukan senang, Datuk. Ya, terima kasih. Dia jadi macam cerita Luqmanul Hakim lah. Bukan saya, bukan Luqmanul Hakim. Dia nak bagi pengajaran dekat anak dia. Dia bawa anak dia, anak dia naik keldai, bapak dia jalan. Orang berkata, apa budak kecil suruh orang tua jalan? So bapak dia naik, anak dia turun. Lepas tu orang kata, apa budak kecil ni suruh orang tua naik, budak pula jalan kaki? Kata, jom dua-dua naik. Dua-dua naik, dimarah lagi. Dia kata, apalah punya anak dengan bapak tak ada hati perut, naik atas keldai seekor dua orang. Kata, jom dua-dua turun. Dua-dua turun, tak naik keldai. Kata, apalah ada keldai tak diguna naik. Jadi dunia ni macam mana sebenarnya? Betul. Kita nak buat benda baik, sentiasa akan ada kritikan. Kalau kita buat benda baik, sentiasa orang bercakap. Betul. Pengalaman saya, Ken, bila saya pergi kat luar negara ni, saya pergi dekat, masa Ustaz pergi ke UK lah kan, ini ada tugasan masa tu. Pergi ke taman, tengok Mak Saleh bawa anjing, berjalan ke taman. Bila anjing tu buang air, dia ambil tisu, dia kutip najis tu, dia masuk plastik, dia bawa. Dia tak biar. Saya pergi ke Perth, Australia kan. Kita duduk homestay. Malam makan apa semua, sampah-sampah tu kita buang kat tong sampah, supaya besok pagi dia punya majlis perbandan akan kutip. Saya buang, jiran kat sebelah rumah tengah perhatikan saya buang, tong sampah tu tak tutup rapat, terbuka sikit. Jiran sebelah rumah datang beritahu kalau tong sampah tu tak tutup rapat, majlis perbandan takkan ambil you punya sampah. Dia kena tutup rapat, baru dia akan ambil. Kawan saya balik daripada Jepun, dia kata, Ustaz, kat sini kita kempen kan? Kita kempen ada apa? Ada tong ni buang plastik, tong ni buang kaca, tong ni buang tin. Plastik apa ni, kertas. Benda, kan ada tong apa ni buang sampah ni kan? Yang dihaskan. Kempen, kita kempen. Betul. Berapa ramai yang terpanggil untuk kempen tu? Untuk buat. Kawan saya kat Jepun, dia kata, katakan tin sardin, dia beli sardin, dia makan sardin, dia takkan buang tin sardin tu ada sisa. Dia basuh dulu bersih-bersih, tin tu dibuang. Macam tu orang diajar. Kalau di Jepun orang tunjuk longkang-longkang tepi rumah tu orang boleh bela ikan. Buat bersih? Ikan. Bukan ikan kaloi, bukan ikan keli. Tapi bukan tenggalan. Bukan tenggalan. Ikan-ikan yang very rare, ikan koi orang panggil. Ikan apa tu? Ikan yang cantik lah. Maksudnya dia, air tu bersih jernih. Jadi, nampak tak? Islam ajar kita bersih. Islam ajar kita nilai tanggungjawab kepada alam semesta. Tapi orang kita buang tilam dekat longkang. Tilam. Ini Datuk Seri Zaini sebut dengan saya KSU Kedah. Dia sebut dengan saya, dia kata, Syekh Farid, entah share lah KSU daripada kementerian. Dia kata orang kita buang sampah, peti sejuk buang kat longkang. Bukan macam biasa tu peti sejuk. Tilam king size buang kat longkang, dekat parit belakang rumah kan. Yelah. Macam mana tak tersumbat? So, zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan itu kerana tangan-tangan manusia. Susah sangat ke kita nak bayar RM20, RM30, RM40 untuk pelupusan sampah? Memanglah bila kita bagi tol lori, boleh tak saya nak buang tilam ni, saya nak buang peti sejuk. Dia akan ada some charges. Dia akan kenakan RM40 ke RM20 sebab dia kena bawa benda tu jauh, dia nak buang tempat pelupusan yang dikhaskan, bukan boleh buang macam tu. Jadi, sama jugalah tadi, bila kita buat function besar-besar, minda kelas pertama, kita buat function, inilah masa depan dan sebagainya, negara, habis function kita tengok. Banyaknya sampah, banyaknya kotoran, banyaknya sisa-sisa makanan yang dibuang merata-rata. Jadi jelas, kita ini
masih lagi kena di-educate, kena diajar, kena diasuh, kena diajar nilai untuk sayang kepada alam semesta ataupun bumi yang Tuhan bagi. Termasuklah dalam amal soleh. Jangan ingat sejadah, jangan ingat tahajud. Bukan baca Quran berjam-jam tapi buang sampah mengata-kata. Jadi tak kena dengan watak tu. Tak kena dengan apa yang diasuh melalui amal soleh dengan aksi kita di luar. Jadi patut kita jadi orang yang lebih cakna kepada alam, lebih cakna. Jadi kenalah tu, termasuk juga orang yang nak jadi seorang hamba Allah, kita akan jaga semua yang Allah bagi. Betul. Apa tanda kita terima kasih, Kim? Tanda kita terima kasih kepada apa yang Tuhan pinjamkan, kita jaga elok. Betul, setuju. Itu tanda kita terima kasih. Betul. Macam orang pinjamkan kita barang, kita akan hargai dengan menjaga sehabis baik. Betul. Baiklah, banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin kita ajukan kepada bintang ilmuwan kita, tetapi kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi yang penuh indah dan barakah ini, kita membicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12 menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Baiklah, kita nak terus meraihkan persoalan-persoalan, dan kali ini kita nak raihkan pula dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dia daripada Hitam Pulau Pinang. Ya. Assalamualaikum Prof dan juga Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan. Sihat kan? Sehat. Alhamdulillah sihat. Persoalan saya di sini, Ustaz dah katakan tadi dalam surah orang yang beriman, orang yang alim yang berilmu ni, orang alim berilmu diangkatkan darjatnya. Dan perbandingan alim dengan orang beribadah ni, yang banyak beribadah ni, orang yang alim yang tidur, menarik di sini, orang yang alim sedang tidur ditakuti oleh syaitan. Orang yang mengerjakan, orang ahli ibadah yang mengerjakan ibadah ni yang tanpa ilmu disukai pula oleh syaitan. Saya minta supaya Prof nasihatnya ni nak menjelang puasa ni, kita yang beramal ni, membuat ibadah tanpa ilmu ni, banyak melakukan seperti solat, puasa dan juga yang sebagainya lah, tanpa ilmu ni, hanya ikut-ikutan. Yang untuk belajar, untuk mencari ilmu ni, mengaji ni memang payah Ustaz ni Prof. Cuma nak membuat ibadah ni ikut-ikutan memang mudah. Minta pencerahan daripada Prof supaya membagi nasihat pada orang yang melakukan banyak-banyak ibadah ni tanpa ilmu. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Penang, dan terima kasih juga kerana sudi sabar. Besar pahala ni Ustaz. Sabar menunggu di talian. Baik, menarik soalan yang diajukan oleh beliau berkenaan hari ini orang yang beribadah ramai. Tetapi yang beribadah dengan ilmu tak ramai. Sebab tu kalau kita tanya, kamu buat macam ni kenapa? Saya nampak dia buat begitu. Jarang orang jawab kerana mazhab Syafi'i mengatakan. Jarang. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Ustaz ada pengalaman dekat Mekah ni. Masa Ustaz pergi umrah, haji tak silap, musim haji. Bersembang dengan jemaah daripada Morocco. Ini kan di antara hikmah ibadat haji, kita dapat bertemu dengan pelbagai etnik masyarakat dari pelbagai geografi latar belakang. Sama orang Morocco, sembang orang Morocco ni. Dia setiap kali cakap, dia akan sebut nama Imam Malik. Dalam mazhab Malik, dia akan sebut qala syekh, qala imamuna. Jadi rupanya orang awam dia pun dia faham bila buat satu benda mesti tahu sumber.
Ya. Sebab itu dalam ibadat ini, ulama bincang, beribadat ikut-ikutan dengan beribadat berdasarkan kepada ilmu. Pastinya ibadat berdasarkan kepada ilmu lebih berkualiti, lebih disenangi, lebih disukai oleh Allah. Ya. Seperti mana Allah mengangkat orang yang beriman tadilah. Contoh saya baca Fatihah. Saya tak faham Fatihah saya baca. 20 tahun dah saya baca Fatihah. Dalam surah, dalam solat. Sampai sekarang saya tidak hadam terjemahan surah Fatihah. Saya baca tahiyat dah berapa lama. Berapa ramai yang faham apa tahiyat itu. Doa yang dia baca. Bacaan-bacaan dalam solat dulu. Sebab kan itu di antara laluan untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Betul. Sampai sekarang kita tidak pernah bertanya, apa yang aku baca ni? Apa yang aku sedang cakap dengan Tuhan ni? Apa benda sebenarnya? Saya, Hakim, pernah saya kongsikan dulu, di antara sebab saya pergi Jordan dulu kerana saya nak faham Quran yang saya baca. Masa saya lepas masuk Islam, belajar, saya jadi imam, saya dapat jemputan jadi imam lepas 5 tahun saya belajar dekat Kelantan. Ya. Kelantan saya belajar dengan bertaranum apa semua, saya dah dapat jemputan jadi imam. Jadi orang kata, baca Quran baguslah, bagus. Jadi saya tak enjoy pun apa yang saya baca. Bila saya adukan kepada guru saya pesan, kalau Farid nak faham apa Farid baca, kalau Farid nak enjoy apa Farid baca, Farid kena pergi belajar bahasa Arab lah, sebab Quran ni bahasa Arab. Betul. Itu yang cari jalan pergi ke Jordan nak belajar bahasa Arab semata-mata nak faham apa yang saya baca. Tuan-tuan kena ingat, belajar bahasa Arab ni adalah ibadat. So, nampak kan? Maksudnya, baru rasa ada feeling, ada rasa penghayatan. Ya. Sama juga dengan bila Cik Elias tanya tadi, soalan ibadat saya buat, tak ada ilmu. Tak boleh lah. Tidak boleh ibadat. Kita tak lama lagi kita nak puasa. Kita kena harus faham rukun puasa, benda basic-basic puasa. Ya. Dia puncanya sekarang ni, orang semua nak belajar online. Orang nak belajar, semua bertanya dengan ustaz. Saya pun setiap hari dapat macam-macam soalan. Bila saya jawab soalan tu, dia tanya soalan lain. Tanya. Macam dia jadikan kita ni tempat untuk belajar. Saya kata, kalau ada masjid surau dekat dengan rumah, pergilah belajar di situ. Kalau ada soalan-soalan fiqah, saya tak pandai soalan fiqah ni. Kalau ada soalan-soalan fiqah, cari hari yang pengajiannya ada ustaz mengajar fiqah. Ya, betul. Mendampingi ustaz. Baru nampak barakah ilmu itu. Akan memberi kesan. Dan kita tidak mahu kita beribadat sampai ke sudah kalau orang tanya pasal, sebab saya dulu memang macam tu, mak ayah suruh buat. Memang kita masyarakat Islam. Jadi mudahnya kita tak tahu nak beza di antara ibadat dengan adat. Dia akan jadi berkeceramuk. Jadi kalau kita tahu nilai dan juga tahu selok-belok hukum makam dan ibadat itu berdasarkan kepada wahyu, kepada perintah Tuhan, kita baru rasa seronok. Kalau tanya solat yang kita buat sekarang ni siapa ajar? Kita kata Nabi SAW ajar. Nabi SAW siapa ajar? Malaikat Jibril ajar. Malaikat Jibril dapat dari mana? Dapat daripada Allah. Dan itulah ibadat yang dilakukan oleh ahli syurga. Jadi malaikat Jibril turun ajar Nabi Muhammad SAW solat. Kemudian Nabi SAW ajar kita solat. Jadi solat yang kita buat ini adalah seperti mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena solat yang betul. Baca tak buku Muniyatul Musalli? Contohnya, simple-simple aja. Ustaz-ustaz ajar dekat masjid, dekat surau. Tak datang juga. Jadi macam mana kita nak increase ilmu kita? Sebab itu dalam, tanyalah ustaz ni ada macam-macam kluster. Betul. Ada macam-macam kluster pengajian. Kalau Sabtu Ahad, kita akan belajar tafsir. Hari lain, kita akan belajar fiqah. Kita akan belajar juga sirah. Jadi, paling tidak pun pagi-pagi duduklah lepas solat subuh, balik tu bekerja, balik, duduk, belajar, buka kitab, ikuti pengajian. Mudah-mudahan kita dapat pertingkatkan lagi ilmu. Barulah kita akan dapat kedudukan yang terpuji di sisi Tuhan. Ya. Baik, 3 perkara yang boleh saya simpulkan. DHH. Dalami, fahami dan hayati contoh bacaan dalam Quran supaya kita lebih hayati dari sudut pembacaan. Kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti biasa Datuk, sebelum saya nak tanya soalan ke Datuk, saya nak taranum ayat, mohon Datuk tolong membetulkan insya-Allah. Boleh. Silakan tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Salam, terima kasih. Adakah kesabaran itu merupakan kunci utama untuk membuka hati kita supaya dapat menghayati dan merasai nikmat sesuatu ujian? Itu soalan saya begini. Untuk Dain saya nak bagi satu pantun. Ya, Hujan silakan. turun di waktu pagi sampai petang tak henti-henti. Senyum nampak gigi, panjang umur jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh atas dua perkara. Yang pertama sabar di talian, yang kedua atas pantun tadi. Baiklah, soalan yang menarik untuk kita bahaskan berkenaan adakah sabar ni kunci utama untuk kita bimbing hati kita menerima nikmat ujian tersebut. Ya, Silakan. betul. Terima kasih Hakim kepada Tuan Ismail Maisa atas bacaan tadi, bacaan masya-Allah. Cuma pangkal tu tak ada ya. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Cuba Haji tengok balik. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Tadi Haji baca Qul ya ibadiyalladzina amanu. Yang tu tempat lain. Di hujung surah Zumar kita akan jumpa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ada tempat ada ya, ada tempat ya tu ditidakkan, diganti dengan baris bawah. Yang lain semua masya-Allah bacaan. Cumalah kan meriah betul Haji Ismail tadi tu. Ya, betul Ustaz. Apa yang meriahnya? Suaranya Ustaz, sedap. Kicauan burung. Mengiringi bacaan. Mengiringi bacaan. Macam dia burung tu pun sibuk baca Dia juga. Background Ustaz. Background. Ada intro, ada background music. Ya, betul. Burung tu pun sibuk nak baca juga. Dia pagi-pagi pun dia berzikir kan. Tadi Ustaz kata, bila kita baca Quran, malaikat datang. Tuan Ismail baca Quran, bukan setakat malaikat. Burung datang. Sudah macam Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Daud alaihissalam kalau baca Taurat ni, Subhanallah. malaikat-malaikat, burung-burung akan datang duduk hinggap dengar bacaan. Subhanallah. Jadi bila saya dengar kicauan burung ni, dia adalah zikir. Burung-burung ni bila bunyi-bunyi tu dia adalah zikir dia, tasbih dia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kesabaran adalah kunci utama nikmat ataupun kunci untuk kita faham sesuatu musibah itu adalah satu nikmat pemberian Tuhan. Yeah. Tak semua orang Tuhan uji. Dan Allah bila uji seseorang itu, Allah tahu orang itu mampu mendepani ujian tersebut. Kalau kita rasa kita diuji, ingatlah ada orang yang lebih hebat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian-ujian yang kita lalui dengan kesabaran, natijahnya besok akan menggembirakan kita. Ya. Bukan semua orang dapat merasakan kesabaran di dalam mendepani atau menempuh ujian. Besar ujian, macam-macam jenis ujian. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mereka yang sabar dalam mendepani ujian dibalaskan dengan syurga. Itu yang Ustaz sebut. Tak ada satu amalan yang Tuhan janji syurga secara direct melainkan sabar. Sabar. Kalau Hakim lihatkan, kita biasa baca innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar, Allah bersama orang sabar. Bersama itu nak dapat bukan senang. Kebersamaan Allah dengan kita bukan senang. Sebab itu bila sebut innallaha ma'as sabirin, Allah Subhanahu wa taala sebut wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah perlindungan daripada Allah dengan sabar dan solat. Bis sabri was salah, sabar dengan solat. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Allah perlihatkan bahawa sabar itu lebih besar daripada solat. Ya. Nak solat pun kena sabar. Betul kan? Betul. Kalau tak laju je solat. Nak belajar kena sabar.
Setuju. Kena kaki tu kena rasa kebas, kena duduk di lantai, kena bersila, kena susah. Kena susah, Hakim. Mana boleh salah satu benda kita nak dapat mudah. Benda yang mudah dapat ni dia tak kekal. Betul. Bila susah dapat, dia akan dihargai dan akan kekal. Sebab itu kita nak supaya ujian yang dilalui itu dengan ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmu, insya-Allah apa yang mendatang dalam bentuk ujian, kita boleh hadapi dengan hati yang tenang. Ya, baik. Kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, Datuk dan Da'i Hakim, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Kudai, Johor. Apa khabar, Haji? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Mudah-mudahan saya doakan Amin. doktor dan kru Tanyalah Ustaz pagi ini semua sehat. Amin. Amin. Silakan, Tuan Haji. Apa soalannya, Ustaz? Kita selalu baca Quran. Dan kita selalu belajarlah Quran. Saya nak minta Ustaz, apakah yang dikatakan curi nafas dalam pembacaan Al-Quran? Dan adakah dosa kalau kita curi nafas dalam pembacaan Al-Quran? Dan cara macam mana supaya kita tak dapat mencuri bacaan dalam Al-Quran itu, supaya kita tak ada dosa? Itu aja soalannya, Ustaz. Pagi ini senyum tak nampak gigi sebab pagi ini kita pakai mask lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Skudai, Johor yang bertanyakan soalan tentang apa tu, saya pun dah lupa soalan Soalan mengenai curi nafas. Ya, betul Ustaz, curi nafas. Hari ini kita curi harta dan sebagainya, wala'iyazbillah, curi nafas dalam Quran. Bagaimana kaedah, Ustaz? Tak nak bagi curi nafas. Tak maaf penonton ya. Pantun tadi buatkan saya lupa soalan. Itulah. Itu. Hakim jadi seronok dengan pantun tu. Begini, dari sudut hukum curi nafas adalah haram. Curi nafas dalam bacaan Al-Quran, hukum dia haram. Contoh, saya bagi contoh. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Itu dia curi nafas. Nampak kan curi nafas kan? Ada orang dia pandai curi nafas. Orang tak nampak. Tapi kalau saya ni dah biasa jadi hakim tilawah ni, kalau curi nafas saya perasan. Dan ramai juga yang akan perasan. Ada seorang imam tu kat kampung dia panggil imam curi nafas. Imam curi nafas. Sebab di siratal ladzi tu dia tak nak berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua kali pula curi nafas. Jadi dia semput, barangkali nafas tak panjang. Banyak. Jadi kalau kita baca curi nafas dalam bacaan, hukum dia haram. Macam mana saya nak atasi? Saya kena belajarlah. Betul. Nak belajar apa? Belajar wakaf dan ibtidak. Di mana tempat sesuai saya berhenti. Betul. Di mana tempat saya nak mulakan balik bacaan. Dan saya kalau nak berhenti, tak boleh tiba-tiba berhenti, Kim. Berhenti tak boleh berhenti atas kalimah. Betul. Contohnya, Qul ya ibadilladzina Berhenti kat situ. Tak boleh. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Dia berhenti. Qul ya ibadilladzina amanut. Tak boleh. Itu berhenti yang haram. Jadi kita cari tempat. Katakan nafas pendek. Qul ya ibadilladzina amanu. Selamat. Amanut taqu rabbakum. Jadi kita belajar wakaf ibtidak. Nak tahu kaedah wakaf ibtidak? Saya rasa dalam Quran, di hujung Quran kita pun ada kaedah. Huruf fa, sebelum huruf fa boleh berhenti, semua boleh berhenti. Dan insya-Allah kita akan cuba beri lagi kaedah-kaedah yang sesuai untuk wakaf ibtidak selepas kita rehat barangkali. Baik, jadi apa pun masalah akan dapat kita selesaikan dengan ilmu. Baiklah, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, membicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12. Baiklah, kita nak terus meraihkan sahabat kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Rawi. Ya, waalaikumsalam. Saya Baharudin bin Haji Kasim. Program TV3 Tanyalah Ustaz ni memanglah hebat. Saya menanti di talian punyalah lambat. Ya. Tapi banyak boleh bersabar-sabar. Ya. Tahniah tuan. Okey, Ustaz dan Dai. Ya. Saya nak tanya soalan tetapi dalam ayat ke-11 ni Dai kan, ada sebut berkenaan dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan ni kadang-kadang Ustaz ya, ada kadang kita ada pihak nak memberi sumbangan, nak beri apa semua kan. Dia suka nak war-warkan, nak tunjuk dan juga apalah Ustaz kan. Jadi kadang-kadang ada orang tu pula dia tak nak buat semua tu. Jadi keikhlasan tu bagaimana ke Ustaz? Adakah keikhlasan ni sekarang ni boleh dikategorikan macam virus sekarang? Ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 Ustaz kan? Jadi saya nak Ustaz ulas sikit lah. Bagaimana Islam memandang keikhlasan kita tu dari segi pemberian sumbangan apa tu? Adakah dikategorikan ataupun macam mana Ustaz? Itu saja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Baharudin dari Ceras. Saya dengan penonton Tanyalah Ustaz ni saya begitu teruja dan tabik hormat. Kerana setiap panggilan yang dibuat bukan sekejap Ustaz. Kadang-kadang bak kata Tuan Baharudin tadi 10 minit masa yang diambil. Jadi tahniah kepada Tuan Baharudin yang sudi menunggu di talian. Soalan yang menarik untuk sama-sama kita bahaskan ialah bagaimanakah Ustaz kayu ukur yang sebenarnya dalam kita nak mengetahui ibadah kita ini ikhlas ataupun tidak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Cik Baharudin Haji Kasim. Kita ucap tahniah. Itulah yang perlu dilalui, kesabaran tuan pastinya berbala. InsyaAllah kita cuba perhalusi soalan ini dan kita cuba beri jawapan untuk kita sama-sama faham dan kita buat dalam kehidupan kita. Pertama sekali ikhlas. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Aku diperintahkan, perintah. Aku diperintahkan supaya aku menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlishan. Mukhlishan ni dia jadi dalam bentuk isim fa'il lah, mukhlis. Mukhlas isim maf'ul, mukhlis. Mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalam surah Al-Bayyinah. Hakim kan? Allah memerintahkan kita jangan hendaknya kita beribadat kepada Allah melainkan ibadat itu kita telah ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas Hakim? Ikhlas. Biasa ikhlas ini dia asal perkataan daripada akhlasa yukhlisu ikhlas. Dan boleh juga dia jadi khalasa yakhlusu khalas. Ataupun khalas dalam arti kata ikhlas, saya nak pergi pada akhlasa yukhlisu ikhlas. Dibersihkan, disucikan, dijernihkan. Baik, Hakim, saya nak bagi analogi lain. Biasa orang dapat emas daripada celah-celah tanah ni, daripada perut bumi kan, orang ambil, orang akan tampil, orang akan tapis, orang akan bersihkan, dapat ketulan-ketulan emas dalam bentuk mentah. Kemudian emas itu perlu dileburkan. Dileburkan sampailah dapat yang paling tulen. Proses itu sampai dapat tulen itulah ikhlas. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Allah nak beritahu ibadat yang dilakukan itu ditujukan hanya senya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kerana itu dia punya basic, foundation dia punya tapaknya begitu. Kena tapak yang begitu supaya kita dapat lihat bahawa ibadat yang kita buat tu ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala, lillahi taala.
Kemudian datanglah TV, datanglah radio, datanglah surat khabar, nothing effect. Sebab saya sendiri buat ikhlas. Orang nak buat promosi, buatlah. Ya. Orang nak keluarkan kat surat khabar, keluarlah. Tapi saya tak minta pun. Dan yang itu bukan untuk membangga-banggakan. Saya tahu saya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala satu. Keduanya, sekiranya hamba Allah ni, dia memang pemurah, dia nak buat dalam masa yang sama, dia nak motivasikan orang lain. Sebab kat taman ni ramai orang senang, orang kaya, banyak duit. Tapi saya jadikanlah ini sebagai satu seruan lah. Sebagai satu ajakan lah. Biar tengok sebab, biar dia orang terpanggil buat. Kalau itu niatnya juga, tidak salah. Tidak salah. Mudah-mudahan dia buat demikian. Orang lain turut serta terbuka mata hati, terbuka pintu hati untuk sama-sama buat benda baik. Ajakan jadinya bilhal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita buat paparan di media-media sosial mengenai kebajikan yang kita lakukan, kita mesti tahu di sana ada halal haram. Betul. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Saya tak boleh terjah rumah orang, rakam dalam rumah orang, pakcik tu pakcik tu berkemban. Saya bukan pakcik tu berkemban. Maksud pakcik tu pakaikan plekat saja, tak pakai baju pun. Kita ambil dalam rumah orang, dapur orang, kita terjah. Benda tu mengaibkan. Sebab rumah itu sendiri adalah aurat seseorang yang tidak boleh didedah, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipaparkan kepada tontonan untuk tontonan ramai. Yeah. Sebab itu Kim, kalau kita nak bagi tahu jiran atau tetamu datang rumah kita kena bagi tahu isteri kita 2-3 hari awal. Betul? Tak boleh tiba-tiba kita kata, ni kawan saya datang. Dia kata, kenapa tak beritahu awal? Sebab rumah itu adalah aurat dia. Setuju. Dia nak jaga. So, ini di antara perkara. Jadi, kita tidak cepat menghukum orang, kita bersangka baik. Mudah-mudahan apa yang orang buat akan terpanggil untuk orang lain buat sama. Tapi dalam masa sama, kita mesti jaga batasan halal haram dalam kita buat sesuatu kebajikan. Yang penting, kalau ikhlas tu ada, tak ada benda yang akan dapat merosakkan amalan kita. Baik. Kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam dari Hakim. Kak Iyad sini. Nohayati Ismail dari Rawang. Silakan Kak Iyad. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Iyad nak tanya tentang ikhlas juga Ustaz. Ada orang dia kata bila kita nak beribadat ni kena ikhlas. Sedangkan dalam beribadat, kita kena paksa diri kita Ustaz. Pada Kak Iyad lah. Jadi Kak Iyad nak minta Ustaz jelaskan sikit tentang bagaimana untuk kita bermujahadah dalam beribadat. Lagi satu Kak Iyad nak tanya tentang selalu dalam tanyalah Ustaz menggunakan tafsir Ar-Rahman. Jadi Kak Iyad tak berapa faham. Adakah ada tafsir-tafsir lain yang boleh kita gunakan atau memang ada tafsir Ar-Rahman ni minta Ustaz jelaskan sikit. Itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iyad dari Rawang bertanyakan tentang dua soalan. Bagaimana nak bermujahadah dalam ibadah. Yang kedua, apakah tafsir pimpinan Ar-Rahman ni mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Dan boleh ke menggunakan tafsir yang lain? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Iyad atas soalan tadi. Pertama sekali, biarlah bila kita kata ikhlas, tapi saya buat kena paksa. Saya terpaksa buat. Tak apa, mula-mula paksakan diri dulu. Lama-lama dia akan menjadi satu kebiasaan. Sebab itu sesuatu amalan bila kita buat untuk tempoh yang panjang, lama-kelamaan dia akan menyerap dan dia akan menjadi sebahagian daripada biologi badan kita dan juga menjadi sebahagian perkara yang kita akan rindui, kita akan rasa seronok. So di situlah kita akan bina. Semua benda kena paksa dulu. Semua benda kena paksa. Saya dulu belajar pun kena paksa. Alah malasnya nak baca Quran. Paksa dulu baca. Betul. Paksa dulu supaya dia dirutinkan, dia dibiasakan dalam kehidupan kita. Tapi itu ikut individu. Maksudnya itu adalah satu pendekatan diri sendiri. Dia paksa diri dia. Tapi saya tak boleh paksa Hakim. Betul. Katakan kejap lagi saya nak solat duha, saya paksa Hakim. Solatlah Hakim. Solatlah, paksa Hakim. Hakim pun malu-malu Allah. Kalau kau tak solat Hakim, besok minggu depan tanyalah Ustaz akan beritahu kau malas solat tu. Jadi Hakim pun rasa, alah macam tu pula, aduh main uguk-uguk pula. Solat, tak ikhlas. Kan? Ikhlas atau tidak? Tapi Ustaz bagi tahu ikhlas Hakim. Kan kerana Allah Ta'ala. Nampak macam kena paksa. Tetapi bila kita ibadat bukan kerana farid. Dia mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apalah Kak Iyad. Biarlah dia mula dengan paksaan dulu. Betul. Lama-kelamaan kita cuba faham
ikhlaskan niat kita, sebab semua ibadat kita buat, dia bukan kira banyak mana kita buat, tetapi seikhlas mana kita buat. Hujungnya yang jatuh pada timbangan, pada perhatian Allah ialah ibadat-ibadat yang kita lakukan seikhlas mungkin. Tapi tak bolehlah bagi buat benda-benda salah ni dia kata ikhlas. Saya sebenarnya saya mesej ke awak, awak ni ikhlas ni. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu tak kira. Yang keduanya Kak Ayat tanya mengenai tafsir. Kenapa dalam Tanyalah Ustaz ni kita promote menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman? Kita promote untuk guna tafsir pimpinan Rahman supaya kita sekata. Dan pimpinan Rahman ini adalah terbitan daripada JAKIM. JAKIM dulu bahagian Hal Ehwal Islam, BAHIS dulu yang terbitkan, bawah Jabatan Perdana Menteri. So ini JAKIM terbitkan setelah dia melalui proses-proses penelitian, bacaan dan juga pengamatan serta penyelidikan. Maka inilah satu tafsir pimpinan Rahman yang rasmi digunakan di peringkat persekutuan. Tapi tak salah kalau nak guna tafsir-tafsir terjemahan yang lain. Saya khawatir begini, kalau kenapa kita minta pimpinan Rahman, biar sama kita dengan di rumah, di program Tanyalah Ustaz dengan mushaf ataupun terjemahan dekat rumah tu nampak sama. Takut bila saya baca dekat sini lain, terjemahan kat situ lain. Sebab terjemahan Al-Quran dia tidak samalah. Tidak sama, senang cerita. Kebanyakannya dia ambil cedukan-cedukan daripada terjemahan daripada Indonesia. Jadi dia akan menjadi tak berapa selari. Kita ada terjemahan juga dalam bentuk online, terjemahan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IUM. Dan ada satu lagi terjemahan yang saya kira dekat. Tiga terjemahan ni bila saya baca dia nampak dekat. Terjemahan pimpinan Rahman, terjemahan daripada IUM dan juga terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Restu. Juga dia hampir sama. Dia olahan bahasa tu sudah jadi bahasa yang mudah kita faham. Dan ada terjemahan kalau Kak Ayat tengok pada ayat sekian, contohnya 1539. Kat mana 1539? Bila dia terjemahkan ayat tu, dia akan bagi nota kaki pula. Nota kaki tu kita lihat penjelasan nombor 312 dan nombor 658. Jadi dia beri terjemahan itu ada tafsiran, maksud-maksud yang diperincikan. Sebab itu kita minta guna tafsir pimpinan Ar-Rahman. Baik Ustaz, kita sudah menelusuri tentang sabar, tentang ikhlas, dan kali ini kita nak sentuh tentang redha. Tetapi sebelum itu kita nak bertasbih seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan. Banyak yang telah kita singkapi, antaranya tentang sabar, tentang ikhlas, dan kali ini kita nak cuba pula masuk ke dalam bab redha seperti yang telah diajukan oleh sahabat kita Zuhara di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 11, adakah ayat ini memberitahu kepada kita bahawa tujuan hidup kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala? Kita menjalani kehidupan di dunia untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukannya mencari redha manusia. Namun ramai di antara kita yang mencari redha manusia sampaikan meninggalkan redha Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Zuhara atas soalan. Ya, terima kasih kepada Zuhara atas soalan mengenai redha. Kehidupan kita ni kita nak cari redha Allah. Sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim, kalau lihat kehidupan mereka ni, dia tak ada satu perkara yang mereka lakukan yang tidak mendatangkan keredaan Allah. Apa saja Allah perintah mereka lakukan, apa yang Allah tegah mereka tinggalkan. Sehingga nama-nama mereka ni Da'i Hakim dan juga para penonton disadurkan dengan satu gelaran radhiyallahu anhum. Allah meredha ke atas mereka. Jadi sama juga kita pun nak cari redha Allah Subhanahu wa taala.
bukan nak cari redha manusia, kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena caranya, kalau kena pada laluan yang Allah Subhanahu wa taala susun, dengan mentaati perintah Allah, solat, zakat, jaga aurat, halal, haram, hubungan kekeluargaan, hubungan sesama jiran, semua ni kita jaga, kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak akan compromise apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ramai di antara kita yang mencari redha manusia. Redha manusia ni, dia manusia beginilah, menggunakan perkataan redha manusia ni tak tepat. Tak tepat, sebab manusia ni dia suka tak suka je. Redha ini membawa maksud yang sangat mendalam. Bila Tuhan redha, saya akan dikasihi Tuhan. Saya akan ditempatkan dalam syurga. Segala yang saya buat akan direstui Allah, sebab Allah dah redha kepada saya. Radhiyallahu anhum. Allah redha ke atas saya, jadi syurga lah. Kebaikan-kebaikan akan melimpah-limpah. Tapi kalau redha manusia, apa je dia boleh buat? Kau buat ni cari redha Allah ke redha orang? Tak betul. Redha Allah dengan redha orang. Perkataan redha itu mungkin dari sudut bahasanya nampak macam tak salah. Tetapi dari sudut analoginya, dari sudut falsafahnya, sudah tidak sama. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang begitu tuntas. Seterusnya Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi, apakah pengajaran yang boleh Ustaz kongsikan kepada kita sepanjang lebih kurang nak dekat 2 jam ini kita bersiaran? Silakan Ustaz. Terima kasih dan Hakim kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Dalam ayat 10, 11 dan 12, banyak mesej yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala suruh kita cari hasanah. Hasanah ini seperti mana disebut oleh Imam Tabari bahawa ianya membawa maksud as-sihhah wal afiyah, kesihatan dan keafiatan, dan juga ada terjemahan tafsiran yang lain sebut bahawa hasanah itu Allah redha kita dan kita masuk ke dalam syurga. Bumi Allah itu luas, bukan untuk berhijrah dan juga untuk berpindah tempat, tetapi untuk kita hijrah mindah. Kerana hijrah tempat itu sudah tidak ada, yang ada ialah hijrah mindah, hijrah watak. Seperti mana disebut dalam Sunan Imam Tirmizi, al-hijratu man hajara mimma nahallahu anhu. Hijrah ialah meninggalkan perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, pengajaran berikutnya adalah bahawa tidak ada seorang pun yang boleh memberi balasan yang setimpal, tepat, tanpa mengurangkan sedikit pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tidak berkira-kira. Walaupun dunia saya hidup 63 tahun, tapi saya akan kekal dalam syurga untuk selama-lamanya. Besar tak pahala? Kalau kita lihat dunia dan akhirat, kejap aja di dunia, tapi di akhirat Tuhan bagi yang lebih besar, lebih panjang, lebih nikmat, lebih bermakna. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih pada Hakim, pada saya, pada semua yang menonton, pada semua orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Apa saja kita buat mesti kerana Allah ikhlas. Kerana Allah ikhlas. Yang ketiganya, jadilah muslim yang baik. Itu muslim yang baik maksudnya tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak membantah, tidak menangguh dan tidak beralasan. Sentiasa jadi first, orang pertama dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai kehidupan kita dapat disadurkan dengan saduran radhiyallahu anhum. Semoga Allah redha ke atas kita, kepada ahli keluarga kita, kepada seluruh masyarakat kita. Nanti akan macam-macam rahmat turun dalam kehidupan kita. Terima kasih Hakim. Baik. Jadi inilah 3 perkara yang saya fikir perlu kita letakkan dalam kompas kehidupan kita untuk kita sentiasa berada di landasan yang betul. Jadi Ustaz, tak kena jikalau kita tak tutup program kita dengan sedikit bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir kami pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, dengan rasa rendah diri, dengan penuh kehinaan. Kami mohon ya Allah, apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran tetangga kami, dan juga dosa kaum muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau murahkanlah rezeki kami supaya kami dapat
melaksanakan tanggungjawab kami kehadrat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau berilah kejayaan kepada anak-anak kami Amin. yang sedang menduduki peperiksaan SPM. Bagilah mereka jawab dengan cemerlang di dewan peperiksaan. Amin. Bagilah mereka peluang untuk menjadi insan-insan yang berjaya dunia dan akhirat. Amin. Allahumma ja'alhu minan najihina wal faizina fid dunya wal akhirah Amin. fil imtihani wal ikhtibar. Ya Allah, biarlah mereka dapat jawab dengan tenang, dengan jayanya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Jadikanlah Al-Quran teman hidup kami di dunia dan juga di akhirat. Amin. Jadikanlah Al-Quran bakal berhujah ke atas. Jadikanlah Al-Quran untuk kami pertahankannya di hadapan Kau ya Allah. Amin. Jadikanlah Al-Quran mempertahankan kami di hadapan-Mu ya Allah, bukan berhujah ke atas kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, teruskan pelayaran ilmu bersama dengan Tanyalah Ustaz esok pagi dengan sahabat saya Da'i Aiman dan juga panel kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof tentang ibadah iaitu fidyah dan juga ganti puasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhir kata, berehat sebentar di atas titi. Tengah jalan terjumpa Pak Madi. Berbuatlah baik sehingga mati, bekal akhirat kekal abadi. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.